Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat lagi sama-sama kita menaikkan salat fardu subuh secara berjemaah dan kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Setelah kita menyentuh tentang Bismillahirrahmanirrahim, antara yang kita sebut semalam ialah tentang Ismillah, nama Allah, dan yang paling tinggi ialah Ismullahul A'zam, nama Allah yang paling hebat, yang apabila kita doa dengan nama tersebut akan diterima. Jadi saya dah sebut satu semalam, dia ada lebih kurang 11 pendapat ulama. Jadi saya tambah satu lagi lah hari ini, Ismullahul A'zam, yang mana disebut dalam hadis di mana seorang sahabat yang sedang solat sampai ayat yang ke-100 dia berdoa, iaitu doa yang dia buat sendiri. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya inni as'aluka, aku meminta kepadamu, bi anni asyhadu, sesungguhnya aku menyaksikan, annaka antallah, sesungguhnya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, al-ahadus samad, al-ahad yang esa, as-samad Tuhan yang tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada mana-mana makhluk selain daripada Allah yang sama, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa ini dibuat oleh sahabat. Seperti mana yang saya telah sebut sebelum ni kan, banyak amalan-amalan yang dibuat oleh sahabat dan diperakui oleh Nabi, menunjukkan para ulama ada amalan-amalan yang Allah ilhamkan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka ia dibenarkan dan bukanlah ia dikategorikan dalam bid'ah yang ditolak ataupun bid'ah yang sayyi'ah, dan dia termasuk dalam perkara-perkara yang baik. Jadi bila Nabi dengar doa yang direka oleh sahabat ni, sangat cantik doa ni, diambil daripada surah Al-Ikhlas.
Allahumma inni as'aluka, dia minta kepada Allah, bi anni asyhadu annaka antallah, sesungguhnya aku menyaksikan engkaulah Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, al-ahadus samad. Kemudian sampai habis itu dalam surah Al-Ikhlas. Apa Nabi komen? Nabi tak kata bid'ah ataupun sesat dan sebagainya. Nabi kata laqad sa'alallah bismihil a'zam. Ini Nabi sebut secara spesifik. Sesungguhnya dia telah minta kepada Allah dengan nama Allah yang a'zam, yang hebat, yang luar biasa. Iza du'iya bihi ajaba, sesiapa yang berdoa dengan nama Allah ni, ajaba, pasti Allah akan ijabah, Allah akan terima doa ni. Wa iza su'ila bihi a'ta, dan sesiapa yang minta apa-apa permintaan dengan nama Allah ini, a'ta, Allah akan bagi. Maknanya kalau boleh kita cari, saya nak bagi pun tuan-tuan boleh dengar je lah, boleh tengok baliklah dalam ulangan YouTube ni. Jadi boleh kita cari doa ni dan kita boleh gunakan dalam doa-doa harian kita, kerana ini yang Nabi iktiraf sendiri, yang Nabi beritahu sendiri, ini adalah Ismullahul A'zam. Itu salah satu daripada banyak pendapat dan banyak riwayat tentang Ismullahul A'zam. Jadi kita kembali kepada perbahasan setelah mana Ismullah, kita masuk kepada Ar-Rahmanir Rahim. Para ulama berbeza pendapat berkenaan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni adalah satu makna. Ini dalam kitab Al-Qurtubi mengatakan bahawa Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah satu makna yang berasal dari perkataan rahima, yarhamu, rahmah. Ini dia punya root word dia yang belajar bahasa Arab kan. Rahima fi'il madhi, yarhamu fi'il mudhari', rahmah, rahima, yarhamu, rahmah. Apa dia? Belas kasihan. Menu rahmah, menu belas kasihan. Mana hargalah belas kasihan. Tapi janganlah isi menu tu belas kasihan sangat. Harga tak apa, belas kasihan bagus. Harga belas kasihan tak apa, tapi isi tu janganlah terlampau belas kasihan. Jangan terlampau tengok apa, tengok kasihan, tengok. Jadi daripada perkataan rahmah, belas kasihan, itu satu pendapat. Tetapi pendapat yang masyhur mengatakan ianya berbeza, ianya ada perbezaan, kerana Ar-Rahman lebih banyak perkataan daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim ada 4 perkataan, ada lebih banyak huruf daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim ada 4 huruf, Ar-Rahman ada 5 huruf. Dalam kaedah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Percambahan huruf dalam satu perkataan menunjukkan kepada lebihan makna. Lagi lebih huruf, lagi lebih makna. Itu kaedah bahasa Arab. Menunjukkan bahawa di sini Ar-Rahman lebih luas. Seperti mana yang kita belajar dalam madrasah-madrasah, Ar-Rahim khas untuk orang-orang beriman. Ar-Rahman menyeluruh untuk semua makhluk. Rahmah Allah, belas kasihan Allah meliputi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak kira yang bernyawa ataupun yang tak bernyawa, yang berakal ataupun tak berakal, yang beriman ataupun yang tidak beriman. Sebab tu kita lihat semua akan dapat rahmat Allah. Tak boleh kita petikai kenapa dia tak sembahyang, kenapa dia tidak beriman, tapi dia lebih kaya daripada kita contohnya. Sebab ada, saya mengajar satu usahawan kan, berjaya, tapi dia masih lagi tak puas hati. Ustaz, kawan saya ni dia tak sembahyang,
dia lebih kaya, lebih berjaya daripada saya. Itu soalan yang tak bagus lah sebenarnya. Tapi saya kena jawab juga lah. Dah ditanya kan, dia dah kaya dah, dia usahawan, satu Malaysia ada cawangan dia kan. Tapi dia tak puas hati tengok kawan dia lagi berjaya. Itulah manusia kan. So Nabi kata apa? Lau kana libni adam wadiyan min zahab labtagha bihima salisan. Kalau ada 2 lembah emas manusia ni, dia nak yang ketiga. Itu manusia, sifat manusia. Alhaakumut takatsur. Sifat bersaing untuk tambah banyak, takkan habis. Sentiasa melekakan sampai hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Itu yang Nabi sebut. Dia tak puas sampailah penuh tanah dalam mulutnya. Hatta yamla fahu biturab, sampai penuh fahu, mulutnya dengan tanah. Maksudnya sampai mati baru dia hilang keinginan. Selagi mana hidup, walaupun sakit, walaupun tua, walaupun apa pun, keinginan dia kan. Tapi keinginan tak salah. Tapi bila dia macam lebih kurang ada sikit-sikit hasad, dia rasa macam aku sembahyang, tapi aku rasa dia lebih berjaya daripada aku yang tak sembahyang. Ini tak boleh. Kerana ukuran kejayaan di sisi Allah bukanlah harta. Tengok dalam surah Al-Fajr, Allah sebut fa'ammal insanu, adapun manusia apabila dia diberikan nikmat, fa'akramahu wa na'amahu, Allah berikan nikmat, Allah tinggikan dia di sisi manusia, fayaqulu rabbi akraman, dia kata Allah baik dekat aku lah. Ini manusia. Tapi wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi manusia ni, ini sifat manusia, bukan sifat orang beriman. Kalau Allah rendahkan dia, tak tinggikan dia, contohnya papakan dia, ataupun dia tak miskin tapi dia sederhana, tak terkenal, orang biasa, dia rasa Allah hina dia. Ini tak betul. Kalla, ayat yang ketiga Allah sebut kalla, tidak, tak betul. Allah kayakan seseorang bukan kerana dia mulia, Allah miskinkan seseorang bukan kerana dia hina. Itu bukan ukuran kehinaan dan kemuliaan di sisi Allah. Kerana di sisi Allah nilai harta tidak ada. Tidak ada. Walaupun sepusin, 1 sen pun tak ada. Dalam hadis Tirmizi sebut, lau kana indallah janaha ba'udatin ma saqal kafiru minha syurbata ma'in. Kalau di sisi Allah ni ada nilai dunia ni, maka orang yang tidak terima Islam tidak akan minum walau seteguk air pun. Kalau harta ada nilai di sisi Allah, dunia ni ada nilai di sisi Allah, orang yang tak terima Islam Allah tak akan bagi apa pun. Tapi nilai Allah hanya di akhirat, bukan di dunia. Miskin pun tak salah, kaya pun tak salah. Dua-dua ada cara hidup masing-masing. Kadang-kadang kita lihat orang yang miskin lagi bahagia daripada orang kaya. Kebahagiaan bukan terletak kepada harta. Nak kaya tak ada masalah, nak miskin pun tak ada masalah. Itu hidup masing-masing. Yang penting miskin bukan meminta-minta. Kalau miskin meminta itu jadi kurang lah. Jadi dia kena cari kaya lah. Masing-masing ada kehidupan masing-masing. Tapi biasanya orang ni dia lebih rasa bahagia dengan kaya, tak ada masalah lah. Itu pilihan masing-masing kan. Nabi sendiri, Nabi ni sumber yang banyak duit. Nabi seorang kaya yang hartanya tidak ada di tangan. Itu status Nabi. Sebab tu Nabi kelihatan miskin, sebab tak pernah lekat hartanya. Masu'ila qattun faqala la. Nabi tidak pernah berkata tidak kepada orang yang minta. Minta je bagi kan. Macam seorang sahabat bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni dia minta dekat Nabi, Nabi bagi. Kali kedua dia minta lagi, Nabi bagi. Kali ketiga Nabi bagi, Nabi tak pernah tolak. Kali ketiga Nabi tegur. Nabi tak kata tak. Nabi kata, wahai Hakim, inna hazal mal hilwun khadirun. Sesungguhnya
Harta dunia ni memang manis, memang sedap mata tengok, seronok ada harta. Tapi ingat, faman akhazahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Siapa yang dapat harta dengan orang bagi sukarela, bos bagi dengan suka, oh dia ni bagus kerja, dia bagi pun suka, dia tak meminta-minta. Maknanya orang bagi tu orang suka bagi, berkat harta kita. Maknanya kalau kita kerja bagus, majikan puas hati, dia bagi gaji kita, itu berkat. Tapi kalau majikan terpaksa, aku malas nak bagi sebenarnya, tapi dah itulah dia punya agreement dia kan, kerja malah, datang lambat, balik cepat, macam-macam tak betul, tak berkat, malahan ada yang haram harta kita. Tetapi sebaliknya, waman akhazahu, siapa yang ambil harta ni bi israfi nafsin, orang bagi terpaksa. Sebab tu jangan kita mengicak atau mengicak kan. Kita minta. Anak-anak kita pun jangan ajar, jangan bagi minta. Kerana bila orang bagi terpaksa, kerja pun jangan push orang. Jangan push. Saya pelik kan, orang boleh push hari-hari. Cik nak apa, nak masuk ke kami punya insurans, contohlah insurans kan. Selalu tanya, selalu kan. Jangan push. Minta tak apa, macam saya lah. Saya ni kira push lah, suruh masuk kelas ada kan. Saya takut juga. Sedangkan kelas yang saya buat tu fardu ain. Orang yang buat kerja takaful tu bukan itu, terpulang lah, nak masuk lah, tak nak masuk pun tak ada masalah. Masing-masing pilihan. Kita kerja apa pun tak boleh push. Maksudnya tak boleh push orang. Bukan nak kerja bersungguh tak apa, tak boleh nak masuklah, kau kena masuk, kalau tak masuk nanti susah, nanti kau nanti. Jadi orang pun rasa bersalah. Hari-hari WhatsApp, hari-hari sampai email. Jangan push. Minta tak apa. Jadi bila dah 3 kali hakim minta, Nabi nampak dia dah lain kan. Nabi kata siapa yang dapat duit tapi orang terpaksa, lam yubarak lahu fihi, tidak ada keberkatan. Apa contohnya? Nabi kata ka'annallazi ya'kul wa la yashba, dia makan tak kenyang-kenyang. Itu tak berkat. Tak berkat. Harta tak berkat, tak membawa kepada kebaikan. Jadi start daripada tu, hakim pun dia terasa. Dia terasa lah. Nabi tak marah dia, tapi Nabi bagi nasihat yang cukup baik. Nabi tak kata kau ni cik minta, dia tak ada. Nabi ni akhlak dia, mulut dia cukup jaga. Kita kalau kita mulut kita, kau tak sudah nak minta, tak sudah kan. Tak, Nabi tak pernah. Nabi cukup indah ayatnya. Tapi dia terasa. Dia kata, ya Rasulullah, lepas ni aku takkan ambil dan minta dari sesiapa pun. Janji dengan Nabi. Sejak tu dia tak terima apa pun. Nabi dah meninggal, Abu Bakar bagi dia tak nak. Abu Bakar dah meninggal, Umar bagi dia pun tak nak. Sampaikan Umar kata ini hak Hakim bin Hizam, tapi dia tak nak. Jadi aku serahkan ke Baitul Mal. Umar buat announcement. Dia sebab pemimpin kena jelas harta, isytihar satu persatu. Apa pun kena beritahu. Nak keluar negara ke, nak ke mana ke, dia kena beritahu rakyat. Ini Umar jelas. Ini harta Hakim Hizam, dia tak nak. Aku dah bagi. Maksudnya kerajaan ada peruntukan untuk rakyatnya, dia bagi, tapi dia tak nak, jadi aku masuk Baitul Mal supaya tidak menimbulkan fitnah. Ini pemimpin yang betul. Apa pun setiap sen, setiap apa pun dia kena beritahu. Bukan menimbulkan keraguan dalam hati masyarakat. Jadi dia sangat patuh dengan apa yang telah dijanjikan depan Nabi. Inilah kesimpulannya, Ar-Rahman adalah untuk seluruh makhluk Allah Ta'ala. Ar-Rahim adalah untuk kita sahaja. Saya bila sebut Ar-Rahman Ar-Rahim ni, saya teringat saya pernah belajarlah dengan Pak Sumit. Siapa pernah dengar Pak Sumit? Biasa dengar kan? Pemimpin-pemimpin pun ramai yang pergi. Dulu masa saya pergi belajar, tak ada siapa orang, bukan tak ada siapa, tak kenal sangat, orang tak kenal sangat. Tahun 90-an. Tahun 90-an saya sekolah menengah di Pokok Sena. Pak Sumit duduk di Allah lupa dah kampung dia. Tembaga. Lupa dah. Lama sangat saya lupa. Tembaga, kampung apa Tembaga saya tak ingat. Something Tembaga lah. Lembut Tembaga ke apa kan. Bukit Tembaga. Bukit Tembaga. Pak Sumit ni Google boleh Google kan. Jadi Pak Sumit antara yang saya ingat
tentang Ar-Rahmanir Rahim ni satu benda. Rasul dia orang yang dianggap sebagai wali lah, orang yang sangat hebat, sangat luar biasa kan, sufi kan. Jadi dia pesan pada saya kan, yang saya ingat sampai sekarang, iaitu dia kata setiap nabi-nabi, wali-wali dia amalkan zikir dua nama Allah. Zikir dua nama Allah. Contohnya Nabi Muhammad dalam akhir ayat surah Taubah, Raufur Rahim. Maknanya kita ni kalau belajar Asmaul Husna, kita akhlakkan diri kita dengan akhlak Allah. Bukan semua sesuai, yang mana sesuai lah. Kalau Al-Mutakabbir tak boleh. Al-Mutakabbir hanya untuk Allah sahaja. Apa Al-Mutakabbir? Yang rasa lebih daripada orang lain. Senang kata sombong lah. Kita rasa pelik kan, Allah ni sombong. Tapi itulah hakikatnya. Sebab apa sombong? Sombong ni apa? Sombong ni rasa lebih daripada orang lain. Allah boleh tak rasa lebih? Boleh. Tapi bila sebut Allah sombong, rasa pelik kan. Sebab tu dalam hadis sebut al-kibru ridai. Sifat kibru, sombong ni milik aku. Wal izzu izari. Sifat megah ni milik aku. Faman naza'ani an syai'in minhuma, siapa yang ambil sifat sombong, sifat megah daripada aku, khasamtuhu, aku jadikan dia musuh. Yaumal kiamah, hari kiamat, la ubali, aku tak peduli dia. Maknanya kita tak boleh sombong, kita tak boleh megah. Tapi ada sifat-sifat Allah yang lain yang kita boleh sesuaikan. Jadi macam Nabi Raufur Rahim. Macam Nabi Yusuf, apa dia? Dalam surah Yusuf, inni hafizun alim. Jadi dia ambil dalam kitab-kitab para sufi, dia kata kita ni cari nama-nama Allah yang 99 ataupun yang lebih daripada 99 kan. Yang kategori yang keberapa? Kategori yang keempat kan. Yang tidak, yang keluar daripada 99, contohnya Ya Hanan Ya Manan, kita ambil dua sifat Allah, kita rasa sesuai, kita amalkan. Pak Sumit dia ambil Ya Rahman Ya Rahim. Saya ambil Ya Latif Ya Alim. Tentu cari nama-nama Allah ni apa yang kita rasa macam kita amalkan sentiasa. Ya Rahman Ya Rahim. Saya Ya Latif Ya Alim. Kalau Nabi Muhammad sifatnya Raufur Rahim. Nabi Yusuf Hafizun Alim. Tonton balik tengok kitab Asmaul Husna, tengok makna-makna dia apa yang sesuai. Yang sesuai dengan kita lah. Sebab manusia ni dia masing-masing ada kesesuaian, ada karakter. Itu yang Allah sebut kullu ya'malu ala syakilati. Katakan wahai Muhammad, setiap manusia dia cara hidup dia ikut acuan dia. Dia tak boleh nak macam Umar kan, dia cengih, dia tak boleh nak lembut macam Abu Bakar lain. Umar karakter dia lain, Abu Bakar lain, Osman lain, Ali lain, kita pun semua lain. Jadi kita tengok sifat-sifat Allah, nama-nama Allah ni yang lebih daripada 99 tadi, kita tengok, kita amalkan. Jadi itu kesimpulan untuk pagi ini. Kita dah selesai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung surah Fatihah untuk pada minggu depan lah. Sebab esok kita cuti, saya pun ada kuliah subuh jemputan khas di Putrajaya. Jadi kita jumpa insya-Allah pada hari Isnin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Wa na'udzubika min ahwali ahlin nar. La ilaha anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.